Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ada yang suruh saya share diet. Okey, nanti saya share cara saya diet, cara saya jaga makan. Suami boleh terangkan. Dan bagaimana saya kekalkan stamina. Nantilah kita share. Okey, Masya Allah. Kita mula ya, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya kasih. Okey. Kita nak baca apa ni? Seperti biasa, Al-Fatihah 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Kemudian kita selawat sikit. Subhanallah. Kita dah mula dengan zikrullah tadi. Kita dah mula dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Lagi sekali sama-sama semua dengan memahami maksud, dengan menghayati Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat minta tolong, tiada tempat bergantung. Tiada yang lebih kita nak cari perhatian illallah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha besar. Subhanallah, Allah maha hebat, Allah maha perkasa dan semuanya. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita akan terus membaca bacaan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Seterusnya kita akan baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا. Ya Allah, wahai Tuhan kami,
kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Rahmatmu yang datang dalam bentuk rizki yang barakah yang luas. Rahmatmu datang dalam bentuk pengampunanmu, kasih sayangmu, perhatianmu, penghargaanmu ya Allah. Rahmatmu datang dalam bentuk ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, kasih sayang manusia-manusia sekeliling kami ya Allah. Dan kami mampu memberikan kasih sayang juga kepada mereka yang memerlukan. Rahmatmu datang dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pergantungan, dalam bentuk pertolongan ya Allah. Dalam bentuk ya Allah sesuatu yang kami tahu dan tidak tahu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu rahmatmu ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami fi amrina, wahayyi lana min amrina, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah dalam setiap urusan kami ya Allah. Urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan pekerjaan kami, urusan amanah dan tugas kami ya Allah. Segala urusan yang kecil dan besar ya Allah, kami menyerahkan kepadamu ya Allah. Dalam setiap urusan kami rasyada petunjukmu yang jelas. Amin ya Rabbal Alamin. Itu ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi, doa Ashabul Kahfi. Ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yang akhirnya menjadi satu doa yang sangat disarankan untuk kita beramal pada setiap hari. Subhanallah muslimin muslimat. Saya mewajibkan baca 10 ayat awal bersama dengan sahabat-sahabat semua, kerana rutin harian jika kita baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir ni, 10 ayat awal dan akhir ini, ia mampu memandu, ia mampu menguatkan, dan paling utama subhanallah muslimin muslimat, apa yang kita buat sebenarnya hari-hari? Kita buat apa? Apa yang kita buat hari-hari? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan segala kekuatan, segala sesuatu adalah daripada Allah. Muslimin muslimat, segalanya Allah yang buat. Segalanya Allah yang buat. Allah yang buat kita mempunyai perasaan ingin berubah. Allah yang buat kita mempunyai akal yang boleh berfikir dengan waras. Allah yang buat kita sebagaimana apa yang kita ada sekarang. Pada batang tubuh kita, dalaman kita, luaran kita, Allah buat. Allah buat dengan sesempurnanya. Allah ya Khaliq yang maha menciptakan. Allah ya Badi yang maha mencipta keindahan. Allah ya Hakim yang bijaksana, berikan kita sedikit kebijaksanaan. Allah ya Qawi yang maha kuat, yang beri kita kekuatan pada akal, fikiran, tubuh, badan, emosi semuanya. Allah yang Matin yang maha teguh, yang teguhkan kita hingga mampu jatuh teguh berdiri kembali. Allah ya Ba'is yang maha membangkitkan. Allah bangkitkan kita setiap kali selepas mematikan kita pada malam tadi. Kemudian Allah bangkitkan kita yang telah lemah semangat dan sebagainya melalui manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang ikhlas dengan kita, beri kata-kata semangat, kita bangkit semula. Allah ya Rahman ya Rahim, maha pengasih maha penyayang, beri kita kasih sayang melalui orang-orang yang hargai dan sayang kita. Kalau Allah tak izinkan, mereka tak mampu sayang kita. Muslimin muslimat, Allah ya Syakur yang maha menghargai. Allah hargai kita setiap apa yang kita buat. Sama ada penghargaan Allah itu Allah tak perlihatkan di dunia apa yang kita dapat. Dan yang lebih utama adalah Allah akan hargai kita dengan syurganya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah ya Basir yang maha melihat, beri kita penglihatan. Allah ya Sami' yang maha mendengar, beri kita pendengaran. Allah kalam, maksudnya Allah yang maha berkata-kata. Kalamullah, kata-kata Allah, dan Allah berikan kita mampu berkata-kata. Allah yang alim, berikan kita sedikit pengetahuan. Kita boleh buat karipap, tak ada ilmu tak boleh buat karipap. Kita boleh masak walaupun benda simple. Kalau orang tak ada ilmu, nak buat air teh pun tak erti. Cuba pergi, ramai mana budak-budak sekolah menengah tak pandai nak buat air teh. Tegak-gagak, tak confident. Sebab apa? Ilmu. Masya Allah, tak biasa buat. Biasa selalu mak yang buat. Tiba-tiba dia kena buat. Sebersalah dia. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Semua Allah lakukan. Semua Allah yang buat. Semua Allah yang punya. Tidak ada apa yang kita punya. Semua ni akan dipersembahkan kembali kepada Allah. Semua ini kita akan bawa bersama-sama. Yang hitam ataupun yang putih, yang kotor ataupun yang bersih. Semua kita akan bawa. Tak boleh nak pilih-pilih. Kita kalau nak jumpa orang hebat, kita buat yang terbaik. Kita tunjuk semua yang bagus-bagus. Betul kan?
kita nak cari kerja. Semua cerita yang bagus-bagus. Kita tak ada masa bertemu-duga. Okay, cerita sikit apa tentang diri awak. Kita pun cerita, saya seorang yang optimis. Saya suka berusaha. Saya boleh bekerja berkumpulan. Saya seorang yang fokus. Adakah kita nak cerita masa temu duga tu, kita nak cerita, saya ni susah bangun pagi. Biasa sampai sekarang mak saya masih bangun kejutkan saya. Kadang-kadang pakaian tu bertimbun. Saya je ni kerja bertanggung. Kalau pasal solat, jangan tanyalah. Lama-lama sekali bolehlah solat di awal tu. Kalau solat sunat tu memang tak lah. Puasa sunat lagi tak. Mana ada orang masa interview nak cerita kelemahan dia. Tapi kita dengan Allah, kita tak boleh tipu. Kita tak boleh lari. Allah kenal kita. Allah tahu semua yang kita buat. Allah tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita fikir. Allah tahu apa yang kita rasa. Kita tak boleh tipu dengan Tuhan kita. Kita tak boleh tipu Tuhan kita. Kita boleh tipu diri sendiri. Ramai orang menipu diri sendiri. Dia kata dia bahagia. Sebenarnya dia tak bahagia. Bahagia yang sebenar apabila kita benar-benar kembali kepada Allah. Bahagia yang sebenar bila kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ada untuk dapat redha Allah. Jadi kita tak kecewa pun manusia tak redha dengan kita. Kita kecewa pun manusia tak hargai kita. Yang penting Allah hargai kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita banyak tipu diri kita. Kita kata kita gembira. Kita tipu diri kita. Gembira kita rupanya luaran saja, dalaman tak gembira. Luaran kegembiraan kita tu tercetus daripada apa? Tercetus daripada apa? Nafsu. Gembira, apa yang kita nak makan dapat, apa yang kita nak beli dapat, mana kita nak pergi dapat, apa yang kita nak tengok dapat. Kita rasa happy 2 jam boleh layan phone, mak tak panggil. Happy. Rupanya gembira kita palsu. Bila datang ujian kita rebah. Sebab kita tak ada akar yang kuat, tunjang yang kuat, hakikat bahagia, gembira yang sebenar. Bila kita tenang sebut nama Allah. Bila kita rasa kita ada sesuatu untuk jumpa Nabi. Itulah tenang yang sebenar. Apabila kita rasa kita, insya-Allah kita dapat jumpa Nabi. Siapa di kalangan kita yang berani dengan yakin yang dia akan jumpa Nabi. Yang ada pada kita adalah harapan. Harap dapat jumpa Nabi. Takut tak dapat jumpa Nabi. Harap masuk syurga. Takut campak neraka. Tapi siapa di kalangan kita yang yakin? Sebab itu orang yang yakin dia tenang. Dia tak kisah. Orang kecam, orang pulaukan, dia nak hijrah, dia hijrah. Dia tenang je. Walaupun hilang kawan. Dia tenang je. Walaupun hilang kerja. Dia dah cakap dia nak hijrah. Dia bukan pergi ke sesuatu tujuan. Tempat dia tuju tu bukan tempat yang biasa-biasa. Dia sedang menuju kepada Allah. Dia sedang menuju ke syurga Allah. Apalah sangat kecaman, hinaan, pemulauan orang, kata-kata orang. Apalah sangat jika dinilaikan dengan nilai taman syurga Allah di alam barzah. Tempat rehat yang sebenar, muslimin muslimat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Sekarang kita nak sambung 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Tentang fadilat apa semua, tuan-puan kena, yang baru hadir kena tengok sebelum ni. Kenapa kita pilih baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Nanti kita sambung lagi ya. Tazkiyatun nafs, sucikan hati, sucikan diri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa aradna jahannama yawma وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Maksudnya, dan kami tunjukkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Ini ayat yang ke-10 surah, ayat yang ke-101. Kita sedang baca ayat 101 surah Al-Kahfi, 10 ayat yang terakhir. Dan pada hari ini kita akan baca terjemahannya sekali. Subhanallah.
Dan kami tunjukkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup. Tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Dan mereka juga tidak sanggup mendengarnya. Afahasiban lazina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Adakah orang kafir menyangka dengan mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan selain aku dapat menyelamatkan mereka? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Katakanlah Muhammad, adakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ayat 103. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, adakah kami perlu beritahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ayat seterusnya Allah akan menjelaskan kepada kita siapakah orang yang paling rugi amalannya, paling rugi perbuatannya, paling rugi usahanya, paling rugi pekerjaannya. Orang ini benar-benar rugi. Lebih rugi daripada orang yang rugi dalam bisnes. Lebih rugi daripada orang yang rugi dalam kasih sayang. Bila dia tak hargai orang yang menyayangi, lalu dia kehilangan kasih sayang. Lalu dia menyesal, dia kata, rugi aku tak hargai suamiku dulu. Rugi aku tak hargai isteriku dulu, sekarang isteriku dah mati. Rugi aku tak hargai anak-anakku, hari ini anak-anakku tak sayang aku. Subhanallah, jika benar-benar sedar, sebenarnya ada rugi yang lebih berat, lebih dahsyat. Kita baca ayat yang seterusnya. Alladzina dhalla sa'yuhum Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Siapakah orang yang paling rugi itu? Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Subhanallah. Inilah tipu daya. Kita rasa kita dah buat yang terbaik. Kita rasa kita dah baik. Kita rasa kita dah berkorban. Kita rasa kita dah penat buat kebaikan. Akhirnya keluar pada lidah kita, aku dah penat dah. Aku dah penat menagih. Aku dah penat dah buat sesuatu kerana orang. Aku dah penat dah kejar-kejar cinta suami. Aku dah penat dah jadi hamba kepada majikan tu. Aku dah penat itu, aku dah penat ini. Dia kira dia telah melakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab dia tidak belajar dan bertemu jalan segala kepenatan yang kita lalui di dunia. Penat sakit. Ustazah, saya sakit mental. Ustazah, saya mental disorder. Saya anxiety disorder. Saya apa sajalah. Saya dah penat dah Ustazah. Saya dah makan ubat. Saya dah perawatan tu. Saya dah penat dengan diri saya. Muslimin muslimat. Ada orang penat dengan dirinya. Ada orang penat dengan ramai manusia sekeliling. Ada orang tak tahu dia penat apa. Ada orang penat maksiat, muslimin muslimat. Dia rasa dia dah buat sehabis baik. Apapun kepenatan kita di dunia sangat berbaloi. Sekiranya penat kita itu membawa dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Tapi kalau kita tak penat, semua hujung jari, rehat, semua mudah, lahir pun daripada keluarga yang senang, perjalanan hidup pun senang, tetapi rupanya kehidupan kita semakin menjauh daripada Allah dan syurganya, maka itulah hakikat sebenar musibah. Dia akan penat sepenat-penatnya orang begini, akan penat sangat di dalam kubur, hari-hari dipalu, hari-hari hidup ketakutan, tidak sabar untuk dibangkitkan di mahsyar. Kerana mereka menyangkakan, jika dibangkitkan di mahsyar, bila berlakunya kiamat, dia mengharapkan di mahsyar nanti ada orang tolong dia. Dia harap di mahsyar nanti azabnya, penatnya tak sama seperti dalam kubur ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Rupanya
Sekiranya sebagaimana yang Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sekiranya kan kubur itu adalah permulaan. Jika kubur itu baik, maka baiklah perjalanan seterusnya. Namun jika di alam barzah itu telah pun dalam keadaan buruk, maka lebih buruk dan dahsyatlah perjalanan seterusnya. Sebab itulah kita mohon perlindungan daripada Allah daripada 3. Waqina azaban nar, ya Allah aku mohon perlindungan daripada azab api neraka. Waqina azabal qabri, ya Allah aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Waqina azabal mahsyar, aku mohon perlindungan daripada azab pada mahsyar. Muslimin muslimat, kalau mohon perlindungan, 3 ini perlindungan yang paling kita takut, tapi kadang tak minta dengan Allah sebab kita lebih takut. Takut apa? Takut hilang suami, hilang isteri. Allah tahu apa yang baik untuk kita, apa yang kita perlu. Kadang takut hilang bisnes, takut hilang pekerja, takut hilang itu, hilang ini. Ya, sebab benda itu nampak depan mata. Neraka belum nampak, kubur belum nampak, mahsyar belum nampak. Tapi inilah ketakutan yang sebenar yang perlu dan kita pasti akan hadapi. Ada banyak perkara yang kita takut dalam dunia ini. Sepanjang kita hidup, duk takut-takut tak berlaku pun. Tetapi yang kita sebutkan, alam barzah, alam mahsyar dan alam akhirat, ia benar dan pasti akan kita lalui. Inilah sebenarnya doa perlindungan yang perlu kita minta daripada 3 perkara ni. Muslimin muslimat, kita tengok ayat ke-1-4. Iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan mereka, kerana kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ayat yang ke-106. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Demikianlah balasannya neraka Jahannam kerana kekufuran mereka dan kerana mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejek-ejekan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, hari ini manusia bukan, terutamanya orang Islam, dia bukan mengejek ayat-ayat Allah dan bukan mengejek ajaran Rasulullah melalui perkataan, tetapi mengejek melalui perbuatan. Mengejek melalui perbuatan, muslimin muslimat. Kita macam ni tuan-puan sekalian. Contoh ya, kita ada larang anak kita, sahabat-sahabat yang baru hadir, muslimin muslimat, mari kita sebarkan kebaikan majlis ilmu. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat dan memberi manfaat. Kalau kita tidak mampu menyampaikan, kita sebarkan, mudah-mudahan dapat pahala umpama kalian menyampaikan. Umpama seperti kalian menyampaikan. Walaupun kalian hanya dengar dan tekan butang share, lepas tu ada kerja, tuan-puan live. Tapi rupanya ada orang lain yang masuk, duduk stay sampai akhir. Tuan-puan dapat pahala penuh umpama hadir. Jadi ambil bahagian masing-masing. Jangan terlepas peluang kita untuk dapat bahagian bila terbentang peluang untuk mendapat kebaikan ataupun dapat pahala. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak bagi contoh. Kita larang anak kita lompat. Kita kata jangan lompat. Jangan lompat. Dia lagi lompat. Dia bukan tak faham. Jangan lompat. Umi cakap jangan lompat. Dia apa? Pop, dia lompat. Dengan muka senyum. Kita pun rasa nak marah kan? Umi bagi warning lagi sekali. Jangan lompat. Dia lagi buat muka. Dia pun lompat. Ejek ah. Ejek Umi ah. Boleh ejek. Seolahnya kita kata. Dia pun kata tak ejek, tak ejek. Tak cakap pun, tak cakap apa-apa, tak ejek pun. Dia bukan ejek. Larangan yang dilanggar itu bukan dilawan ataupun jadikan bahan ejekan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Ramai mana manusia hari ini. Sebab itu Allah berpesan di dalam Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Kamu carilah Tuhan. Di antara 7 petala langit dan bumi, ada tak Tuhan selain daripada Allah? Carilah siapa yang beri rizki selain daripada Allah.
Tapi bila kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong, kamu bukan sombong dengan manusia, sombong dengan Tuhan yang telah beri segala-galanya. Inilah kesombongan yang paling dahsyat. Bila Allah yang memiliki bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri semua, Allah berhak buat peraturan terhadap kita. Allah berhak. Sebagaimana kita rasa kita berhak buat peraturan kepada anak-anak. Tuan-puan sekalian, ada tetamu datang rumah, buat peraturan sendiri. Kita kata jangan pergi jangan pergi kat bilik tu. Dia pergi selamba je. Lepas tu kita akan cakap apa? Minta maaf puan, minta maaf encik, ini rumah saya. Saya yang berhak buat peraturan. Saya dah larang jangan masuk bilik tu. Tolong ikut. Lepas tu dia pun okey, tapi dia tetap pergi. Kita rasa nak buat apa? Keluar. Minta maaf puan. Minta maaf puan dah over limit. Puan sila keluar daripada rumah saya ni. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Bumi ini milik Allah. Kita milik Allah. Allah ciptakan kita. Allah berhak buat apa saja peraturan. Allah berhak. Tapi Allah ya sabur yang maha penyabar. Allah sabar lihat kelakuan kita yang terang-terang lawan Allah. Yang terang-terang engkar perintah. Yang terang-terang buat apa yang Allah larang. Terang-terangan. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Allah larang. Dia pakai ketat, pakai singkat, buat perbuatan yang terkutuk di khalayak ramai, di TikTok, di FB. Buat perbuatan yang tunjuk sana, tunjuk sini, lenggok sana, lenggok sini. Dia tahu. Subhanallah. Bahkan dia sendiri sebut, saya tahu apa yang saya ni. Tapi janganlah menilai saya dari segi luaran. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Memang dilihat ia berkata-kata kepada manusia. Tapi hakikatnya, dia sedang perlihatkan perbuatannya terang-terangan menyombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah dengan amaran yang keras. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumiku ini dengan sombong. Kalau sambungan ayat tu, lagi kita rasa takut. Amaran apa Allah nak beri? Kita kata orang sombong tu orang tak nak tegur. Sombonglah dia tu. Mentang-mentang dah kaya, sombong dulu lain. Tapi lagi dahsyat, manusia yang sombong dengan Allah. Sombong dengan manusia pun dahsyat. Sombong dengan Allah berkali ganda dahsyat. Ada orang baik dengan manusia. Tak sombong. Rendah diri. Tapi dengan Allah dia sombong. Dengan majikan dia tak sombong. Majikan kata, okey masuk sekian. Okey bos. Majikan kata, okey saya tak suka pakai macam ni. Okey bos. Okey saya nak ni. Okey bos. Dengan manusia dia tak sombong. Tapi dengan Allah dia terang-terang je lawan Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Dan orang yang tidak menyombongkan diri dengan Allah, apa Allah bagi? Pahala. Hidup tenang. Bahagia walaupun hidup susah bahagia. Bahagia tu Allah yang bagi. Dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Kita rasa kita dapat apa yang kita nak, kita bahagia. Tetapi Allah beri lebih daripada itu. Walaupun dengan cara kita tak dapat apa yang kita nak. Allah Maha bijaksana mengatur kehidupan kita. Akhirnya kita tahu apa itu bahagia. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Allah paling tahu tentang kita. Jangan takutlah bila kita nak hijrah kepada Allah. Jangan takut. Manusia tak boleh bagi mudarat. Manusia tak boleh bagi manfaat. Hanya semata-mata Allah saja. Manusia semua perantaraan. Allah boleh atur semuanya. Masya Allah. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, kita baca ayat seterusnya, ayat 107. Allahu Akbar. Perhatikan ayat ini muslimin muslimat. Ayat 107 surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah, orang yang percaya dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah. Iman yang maksud apa? Iman apa itu iman? At-tasdiqu, al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Itu maksud iman. Apa itu iman? Sesuatu yang diucapkan pada lidah. Ya Allah, aku percaya syurga-Mu benar. Aku percaya neraka itu benar. Aku percaya Al-Quran ini benar. Dan segala kandungan dalam Al-Quran ini benar. Segala perintah dan larangan itu benar daripada-Mu, ya Allah. Lidahnya membenarkan. Apa itu iman? Kepercayaan. Yang disebut dilafaz pada lidah. Ya, aku percaya ya Allah. Aku percaya pahala. Aku percaya ya Allah. Sekian-sekian akan dapat sekian-sekian. Aku percaya ya Allah. Aku tidak ragui. Kemudian, at-tasdiqu bil qalbi. Apa yang disebut pada lidah itu dibenarkan di dalam hati. Hati pun membenarkan. Hati pun membenarkan. Ramai mana manusia, mulut je cakap, terima kasih bos. Dalam hati tak. Dalam hati merungut. Mulut puji, bos memang terbaik. Dalam hati ada simpan marah, dendam. Kita kena seiring mulut dengan lidah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Salah seorang sahabat Nabi, saya tak ingat siapa, Sayyidina Ali ke siapa, betapa dia yakin, betapa dia melatih dan dia yakin apa yang terbit pada lidah sama lurus dengan hati. Dia berani sebut, sekiranya engkau membelah dadaku, kamu akan dapati apa yang aku katakan sama dengan apa yang di dalam ini. Berani tak kita kata? Kan, kalau pepatah tu, belah dada. Belahlah dada. Kalau tak percaya belah dada, soalannya tengok hati tu, betul ke tak? Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Masya Allah. Yang ketiga, apa itu iman? Al-amalu bil jawarih. Beramal dengan perbuatan. Sebab itu orang yang beriman, bila dia kata, ya, saya percaya bahawa saya solat itu wajib, hatinya membenarkan, perbuatannya lah yang akan menjadi ukuran adakah dia benar-benar percaya bahawa solat itu wajib. Ramai mana orang tak nafi solat itu wajib, tapi dia tak sembahyang. Maksudnya, iman dia tidak sempurna. Dia ada masalah besar dengan sistem kepercayaan. Kalau kita kata, makan itu mengenyangkan. Lalu kita kata, saya tak nak makan. Awak percaya tak makan tu mengenyangkan? Saya percaya, memanglah kalau makan kenyang. Habis tu awak lapar tak? Saya lapar. Habis tu makanlah. Tak apalah, tak apa. Saya tak nak makan. Awak ni macam problem. Sebenarnya awak percaya tak? Kalau makan tu kenyang. Saya percaya. Habis tu awak nak kenyang dengan apa? Memanglah tak boleh kenyang dengan benda lain melainkan makan. Habis tu makanlah. Muslimin muslimat, sistem kepercayaan yang sempurna bila ada tindakan. Sebab itu ramai orang mulut cakap percaya, ini perintah Allah benar, saya percaya. Tapi perbuatannya tidak. Maka dia sebenarnya ada masalah besar dengan sistem kepercayaannya. Dia sebenarnya tak benar-benar percaya. Dia belum betul-betul percaya. Sebab itu kalau kita belajar akidah, apa itu iman? Al-imanu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman itu apa yang diikrarkan, diperkatakan pada lidah, apa yang dibenarkan di dalam hati, dan apa yang dibuktikan dengan perbuatan. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Cuba kita lihat apa yang Allah janjikan kepada orang yang beriman di dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah daripada sana. Memang bukan senang tuan-puan sekalian nak jadi orang yang beriman. Nak jadi orang yang soleh. Nak jadi orang yang baik. Nak jadi orang yang ikhlas. Kadang-kadang tu kita pelik. Ya Allah, teruk sangat ke aku ni? Aku tak buat maksiat besar-besar ya Allah. Aku tak langgar perintah kau yang besar-besar ya Allah. Tapi kenapa hidup aku ni ujian tak habis-habis ya Allah? Kenapa ya Allah begini-begini? Kenapa ada orang tu hidup senang lenang walaupun nampak dia biasa?
Ya Allah, kenapa susah sangat? Bukankah aku berjuang ni ya Allah buat kerja-Mu ya Allah? Bukankah aku nak perkara yang baik ke? Kenapa susah sangat ni ya Allah? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kerana apa yang Allah nak beri tu syurga. Syurga Firdaus. Syurga tertinggi. Apa yang Allah nak beri tu tidak ada nilai dengan bahagia dunia walaupun secebis. Apa yang paling kita bahagia sangat dunia ni tu apa sekalian? Jika kehidupan kita 60 tahun hidup semua bahagia, tak ada derita sikit pun. Hidup 1 tahun semua bahagia, tak ada ujian langsung pun. Dia tak akan sama walaupun dengan sedetik nikmat syurga. Muslimin muslimat. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ni yang mana Nabi menggambarkan situasi salah seorang penghuni neraka, salah seorang penghuni syurga. Mereka bukan penghuni lagi, tetapi apa yang berlaku di hari kiamat kelak. Apabila di mahsyar kelak, dalam sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil seorang manusia yang hidupnya di dunia semuanya nikmat belaka. Maksudnya Allah memanggil orang yang kehidupannya diberi limpahan nikmat daripada lahir sampailah dia mati. Boleh jadi dia anak raja, boleh jadi dia anak jutawan, orang paling kaya di dunia. Tak tahulah. Maksudnya hidup dia nikmat belaka. Tentang harta, tentang takhta, tentang wanita, tentang apa lagi? Semua dapatlah. Apa yang dia nak, dia pun dapat kasih sayang, semua dapat. Orang paling bahagia di dunia. Kemudian Allah mencari dan memanggil orang yang hidupnya di dunia paling derita. Paling derita. Dua golongan. Dua golongan manusia. Siapa orang paling derita di kalangan kita ni? Mungkin boleh jadi dah lah kena buang daripada kecil. Lepas tu bila dibesarkan pula, didera pula. Lepas tu bila kahwin suami pula dera, boleh jadi. Lepas tu tak dapat kerja yang bagus pula. Lepas tu sekian-sekian. Maksudnya hidupnya seorang daripada kecil sampai mati derita je. Lepas tu sakit pula. Lepas tu sekian-sekian, tak habis-habis derita. Maksudnya ada si fulan yang hidupnya bahagia betul-betul, ada si fulan pula hidupnya derita sepanjang hidup. Lalu apa yang Allah lakukan? Golongan yang pertama, manusia pertama ini yang hidupnya bahagia, gembira sangat di dunia, happy je selalu ni, Allah celupkan dia sekejap saja. Allah celupkan dia sekejap je di dalam neraka. Lalu Allah bertanya, apakah nikmat yang engkau pernah dapat di dunia dahulu? Lalu dia jawab, ya Allah, aku tak ada nikmat apa-apa di dunia dahulu. Aku tak merasai nikmat apa-apa di dunia dahulu. Saat aku hidup dalam dunia tak ada nikmat apa-apa. Kerana ketakutan dia dengan kedahsyatan neraka itu membuatkan nikmat dunia tu tak ada apa-apa. Padahal dia orang paling bahagia dulu. Lalu Allah celupkan sekejap orang yang bahagia sangat-sangat, orang yang derita sangat di dunia, ke dalam syurga. Lalu Allah tanya, apakah kesusahan kamu di dunia dahulu? Lalu dia, ya Allah, dunia dahulu aku tak ada susah apa-apa. Tak ada susah apa-apa. Padahal dialah orang yang kalau orang tengok, dialah manusia paling malang dalam dunia. Tapi bila dicelup sekejap je dalam syurga, lalu bila Allah tanya, apa kesusahanmu di dunia dahulu? Lalu dia jawab, tak ada. Tak ada susah. Tak ada susah. Sebab itu muslimin muslimat, dunia ini sedikit pun tak ada bandingan. Walaupun dengan, subhanallah, ini adalah hadis sahih riwayat Muslim yang saya bacakan ni. Didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia, lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah kau pernah rasa kebaikan sedikit saja? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan saat hidup di dunia? Lalu dia mengatakan, demi Allah wahai Rabbku, tidak. Aku tak pernah rasa nikmat. Didatangkan pula penduduk syurga yang paling sengsara di dunia. Kemudian ia dicelupkan ke dalam syurga dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah rasa keburukan sekali saja di dunia dahulu? Apakah engkau pernah rasa kesulitan saat hidup di dunia dahulu? Ia menjawab, tidak demi Allah. Aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali. Dan aku tidak pernah melihatnya dan tidak pula mengalaminya. Ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim nombor 2807. Syukur pada Allah, Allah mengingatkan saya tentang hadis yang panjang ini walaupun dah lama tak baca. Muslimin muslimat,
Bagi kita orang yang beriman, kita dengar hadis Nabi yang sahih itu, bukan hanya pada telinga kita dengar, bukan pada lidah, aku percaya hadis tu, aku percaya hadis tu. Tapi hati kita percaya, perbuatan kita percaya. Hidup kita yang sengsara kita rasa sekarang derita, tidak akan menyamai walaupun dengan satu percikan halus neraka yang jauh lebih sengsara, yang jauh lebih dahsyat. Apa yang perlu kita ada hati kita sekarang? Syukur. Syukur. Syukur Allah bagi kita hidup hari ini. Syukur Allah bagi kita boleh hadir majlis ilmu, boleh dengar hari ini, boleh faham tentang sesuatu. Terjawab sikit persoalan. Saya orang perantaraan sahaja yang mudah-mudahan mengharapkan ada jawapan kepada apa yang sedang berlaku dalam hidup anda. Yang anda sedang cari. Sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup? Muslimin muslimat, hidup kita berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, nak hidup berapa lama? Ustazah, saya rasa ngam-ngam lah 70 tahun. Seluruh kehidupan kita sebenarnya, apa sebenarnya cerita tentang hidup kita? Seluruh kehidupan kita berakhir dengan bagaimana kematian kita. Soalnya kita hidup 60 tahun berjuang untuk husnul khatimah. Tapi ramai orang terleka dan terlalai dengan hidupnya. Hidupnya banyak berjuang untuk dunia. Banyak berjuang untuk lepas satu nikmat dia nak kejar. Dia lupa sebenarnya perjuangan sebenar nak dapat husnul khatimah. Kerana siapa yang dapat kematian yang baik, maka perjalanan seterusnya adalah baik. Alam barzah baik, di mahsyar baik, berakhir di syurga yang maha baik, yang penuh dengan kebaikan. Bila kita sedari itu, baru kita fikir, untuk dapat husnul khatimah tidak sesusah untuk kita dapat dunia. Dan percayalah, orang yang mula ubah hidupnya, ubah pakaiannya, ubah rezekinya, ubah cara sekian-sekian, apa yang akan berlaku? Allah akan berikan kebaikan dunia. Sebab dia dah faham dah apa yang dia perlu buat untuk dapat husnul khatimah. Dia kena cuba istiqamah dalam keadaan taat perintah Allah. InsyaAllah mati dalam keadaan taat. Jangan nak berangan panjang sangatlah kita ni. Berangan panjang contohnya apa? Belum tentu walaupun aku ni dilihat orang buat maksiat, belum tentu mati aku dalam keadaan buruk. Dan belum tentu Ustazah Asma Harun tu yang pakai tudung labuh, yang pakai ni nampak baik, belum tentu kematian yang baik. Ayat ni ditujukan kepada saya banyak kali. Banyak kali. Muslimin muslimat. Apa yang saya dapat? Saya duduk tegur, saya duduk cakap direct. Apa yang saya dapat sebenarnya? Adakah ada orang bagi duit kat saya? Adakah ni? Masya Allah, Allah Akbar. Saya cuma takut Allah akan tanya saya. Kamu telah diberikan pengaruh. Kamu diberi nama. Kamu didengar oleh manusia. Kamu diberikan ilmu. Kamu diberikan satu kedudukan. Apa yang kamu buat? Saya selalu kata pada tim-tim, saya kata tolong manfaatkan saya. Kamu, kalau kamu tulis di FB, berapa orang baca? Kalau kamu buat video, berapa orang tengok? Tapi Allah telah berikan kepada saya satu kedudukan yang saya tak pernah minta. Dan kedudukan yang Allah bagi sekarang bukan anugerah tapi amanah. Kalau saya anggap ini anugerah, saya akan gunakannya untuk saya dapat dunia. Tapi ini amanah yang saya tahu Allah akan tanya. Kau diberikan perkataan yang lancar berkata-kata. Kau diberikan kebijaksanaan. Kau diberikan kemampuan. Apa yang kau buat, Asma? Saat engkau melihat ada wanita Muslim sama dengan kamu melakukan maksiat terbuka, adakah engkau tetap memilih untuk sayang diri kamu? Lalu engkau menjaga perkataan agar kamu tidak menyakiti orang yang sepatutnya kamu tegur dan orang yang sedang menzalimi dirinya. Adakah kamu memilih untuk menjaga diri kamu agar sentiasa orang suka, orang sayang, tak ada orang benci? Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Anak tu, kalau kita anggap anugerah, kita akan leka dengan anak. Comelnya, apa anak nak? Selalu fikir nak bawa pergi jalan mana. Selalulah nak gembirakan hati anak. Tapi kalau kita anggap anak itu amanah, ini baru jadi ladang pahala. Anak tak suka ngaji, paksa juga. Garang kita, tegas kita. Kalau kita tanya anak nak ngaji ke nak main game? Mesti nak main game.
Bila main game, makasih Mi, makasih contohnya. Makasih Mami, makasih ni. Tapi sebab kita anggap anak ini amanah, Allah akan tanya, kamu isi apa hati anak ini? Kamu bentuk macam mana? Lalu kita pun bertegas dia, paksa dia. Muka dia monyok pun tak apa. Kita tahu anak ini amanah. Subhanallah, anak ini bukan semata-mata anugerah. Siapa yang faham anak ini amanah, pekerja amanah, suami amanah, isteri amanah, semua amanah, kita akan buat sungguh-sungguh, itu benar-benar akan jadi anugerah yang berharga di akhirat. Tapi siapa yang dia nampak anugerah dulu, dia tak nampak amanah dulu, itu akan jadi musibah baginya. Harap fahamlah sikit ya. Kadang nak jelas deep sangat tu, tak masuk nanti pengajian kita, muslimin muslimat. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Saya ni kalau dah macam nak kupas tu, nak kupas jadi panjang, deep. Bila dah kita masuk, kita keluar balik sebab ada kita kena habiskan bacaan ni. Okey, kita tengok firman Allah seterusnya. Surah Al-Kahfi ayat 109. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maksudnya ialah, katakanlah, wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu. Meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Allahu Akbar. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, iaitu, katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad kata. Kata kepada siapa? Katakan kepada kita. Apa dia? Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Allah, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kehebatan Allah, untuk menulis kekuasaan Allah, muslimin muslimat, untuk menulis rahmat Allah. Sekiranya lautan tu yang kita tak tahu berapa luas, hujung, kiri, kanan, depan, belakang, dalam, tak tahu, sekiranya seluruh air lautan itu menjadi tinta ataupun menjadi dakwat kepada tinta, celup tulis, nescaya maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu. Meskipun kami datangkan tambahan lautan yang sebanding dengannya. Dan ayat yang terakhir surah Al-Kahfi, iaitu ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman lagi, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berkata. Berkata kepada siapa? Kepada kita umatnya. Wahai Muhammad, katakanlah. Apa? Apa yang Allah suruh Nabi Muhammad katakanlah? Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada kita. Untuk berkata apa? Sesungguhnya ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, yang mana wahyu itu turun kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Sembahan kamu hanyalah Allah. Tempat bergantung kamu hanyalah Allah. Apa yang kamu lakukan di dunia ni untuk dipersembahkan kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka perbanyakkanlah amal soleh, buatlah amal-amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Allahu Akbar. Buatlah kebaikan sebanyaknya.
Jangan rasa kebaikan yang kita buat itu sia-sia. Walaupun manusia tidak pandang, manusia tak menilai, bos tak nampak, bos asyik nampak orang yang sama je, bos mention orang yang sama je, aku yang stay up ni dia tak nampak, aku yang kerja belakang tabir ni dia tak nampak. Muslimin-muslimat, amal soleh, amal kebaikan, kebaikan yang kita buat, Allah tidak akan sia-siakan walaupun sebesar biji zarah. Manusia, bila kebaikan kita banyak, baru dia nampak. Kalau sikit dia tak perasan. Tapi Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, firman-Nya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka pasti akan diperlihatkan, pasti akan ditunjukkan apakah balasannya, pasti akan dibalas dengan setimpal. Muslimin muslimat, saya nak tanya, zarah ni boleh nampak tak dengan mata? Tak boleh. Kena tengok dengan mikroskop baru kita boleh nampak zarah. Maksudnya kebaikan kita walaupun sehalus apa, Allah ya hasib yang maha menghitung akan hitung dengan teliti. Muslimin muslimat, apakah kebaikan yang kita rasa macam manusia tak pandang pun? Contohnya kita masuk dalam rumah, kita susun slipper. Adakah suami kita akan ambil rakam, pasu viral? Masya Allah, isteriku masuk rumah susun slipper. Orang pun tengok, Ellen ni pun nak viral. Ataupun kita nampak, subhanallah, masa kita lap meja tu, kita nak lap meja kan, kita pun nampak ada semut. Kita pun elak sikit lap tu, kita tak lap semut tu. Kita pun cakap, main jauh-jauh ya. Tak cakap pun tak apa. Maksudnya hati kita tu tak sampai hati nak lap semut tu. Ada ke orang nak viral? Ada, ataupun kita rasa macam perbuatan kita tu hebat sangat? Apa yang kita rasa benda yang kecil? Kita buang sampah dalam tong sampah. Ada ke orang nak viral? Hebat Ustaz Asma, sampah dia buang dalam tong sampah. Kalau ada orang viral, ada orang yang pelik pula. Benda tu pun nak viral. Anakku yang kecil pun buang dalam tong sampah. Manusia tak nampak pun benda tu satu perkara kebaikan. Muslimin muslimat, apatah lagi yang besar-besar. Nak sebutnya, kita tak tahu kebaikan apa yang sampai Allah bagi gambaran walaupun sebesar biji zarah. Tetapi Allah tetap akan perlihatkan. Sebab itu tidak ada sikit pun kebaikan yang sia-sia. Yang mensia-siakan kebaikan adalah orang yang tidak ikhlas ketika melakukan kebaikan. Apabila dia mengungkit-ngungkit, apabila dia marah, apabila dia rasa macam pengorbanan dia sia-sia, sehingga keluar perkataan pada lidahnya, sia-sia selama ni saya, sia-sia. Allahu Akbar. Itulah yang syaitan tunggu-tunggu perkataan yang keluar daripada lidah kita. 20 tahun kita isteri yang salihah, 20 tahun kita isteri yang berbakti. Saatnya Allah nak uji adakah selama ni kita berbakti pada suami kerana Allah ataupun kerana suami. Lalu Allah uji suami ni buat perangai. Allah uji suami ni adalah buat perangai. Kalian fahamlah. Lalu boleh jadi terbit. Sia-sia saya setia pada awak. Sia-sia saya berkorban. Sia-sia saya ini. Awak tak ingat ke masa awak tak ada dulu siapa yang tolong awak? Awak ingat tak masa dulu gini-gini? Semua. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya sangat takut. Saya sangat takut. Diuji seperti itu. Takut kita berjuang 20 tahun. Tetapi saat Allah nak uji kamu sebenarnya buat untuk siapa? Allah datangkan sikit tes ujian. Syaitan bertepuk. Berjaya kita, berjaya. Untuk menghabiskan amalan perbuatan perjuangannya selama 20 tahun. Berjaya dalam tempoh 1 hari. Berjaya dalam tempoh 2 hari saja meranapkan perjuangannya. Berbakti dan jadi isteri yang baik selama ini. Allahu Akbar. Ramai mana suami pun kalah dengan ujian ini. Bila isterinya tergelincir dalam sesuatu perbuatan yang dia tak suka. Perbuatan yang menguji sabar dia. Ramai mana suami yang tak sabar terus lafaz talak 3. Dia lupa tentu ada punca daripadanya juga. Kenapa isteri buat begitu? Kenapa isteri sampai lalai begitu? Dia lupa untuk melihat ke dalam dirinya punca-punca yang dia tahu dia nak marah. Dia terus lafazkan sekian-sekian. Terus kata kamu isteri yang derhaka. Sedangkan adakah dia layak untuk menetapkan derhaka kepada isterinya sebelum melihat punca derhaka isteri
mungkin datang daripadanya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu ada seorang anak, seorang bapa jumpa Saidina Umar, "Wahai Umar, anakku derhaka." Lalu Saidina Umar panggil anak lelaki ini, "Benarkah apa yang diperkatakan oleh ayahmu ini?" Lalu anak ini berkata, "Wahai Umar, adakah ada seorang ayah yang derhaka?" Saidina Umar kata, "Ada. Apabila seorang ayah yang tidak mendidik anaknya, memberi pendidikan agama, kemudian dia tidak memilih ibu yang baik untuk anaknya dan tidak memberi nama yang baik untuk anaknya, maka dia derhaka sebelum anaknya derhaka." Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita didik anak, kita beri kasih sayang, kita kata kita buat kerana Allah. Tiba anak ni esok dah kahwin, lupa kita. Boleh jadi anak ni dah kahwin, subhanallah, dah senang, dah kaya, dah tak ingat kita. Masa itulah Allah sedang uji kita. Benarkah sama ni kita didik anak kita, kita bagi kasih sayang ikhlas kerana harap syurga Allah, harap redha Allah, harap pahala daripada Allah, ataupun akan terbaik pada perkataan kita, "Mak susah payah besarkan kau, kau buat macam ni, mak tak halal susu." Sedangkan susu tu pun kurniaan Allah. Allah juga yang bagi kita rezeki nikah, rezeki kita mengandung. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini lebih kepada tazkiyatun nafs, muhasabah diri. Walaupun rasa macam berat, muslimin muslimat, percayalah, berat ini sekejap. Maksud saya sekejap. Biarlah kita rasa berat, biarkan. Biar rasa berat, nak nangis-nangis, nak rasa takut-takut. Sebab habis je kuliah ni, kita akan kembali kepada dunia kita yang biasa. Masa tu kita akan mula ringan balik, mula lupa balik. Sebab itu bila berada di majlis ilmu, nikmati rasa-rasa berat, takut, bimbang. Sebab rasa ini kuat masa majlis ilmu. Bila kita kembali kepada kehidupan harian, kita dah keluar pergi membeli, kita keluar pergi mengetai ni, kita dah lupa balik, kita dah khayal balik, kita dah lalai, kita dah leka balik. Saya alami perkara yang sama. Waktu ini, saya rasa dalam takut apa yang saya cakap adalah tentang diri saya. Sebab apa Ustazah boleh cakap deep, sentuh? Sebenarnya saya sedang sentuh hati saya. Saya tahu apa masalah di hati saya. Saya tahu apa masalah fikiran saya. Saya tahu apa beban saya. Saya tahu perangai buruk saya, maksiat saya. Suami saya paling tahu saya. Saya macam tahu je apa saya cakap tu macam kena pada saya. Sebab saya cakap tentang dosa maksiat saya sendiri, sedang struggle. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Siapa yang nak bertemu dengan Allah, ayat yang terakhir kita baca tu, siapa yang nak bertemu dengan Allah, Masya Allah, siapa yang nak bertemu dengan Allah, maka jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kita dah baca firman Allah semalam. Orang yang bertemu Allah dengan keadaan bersedia dan keadaan yang baik, Allah akan panggil, Allah akan jemput, Allah akan sambut dengan perkataan, dengan kalimah apa? Dengan firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Seterusnya, kita sama-sama membaca dan memuja-muja nama Allah Asmaul Husna. Sekarang kita dah rasa, kita dah ada feel sikit. Kita dah rasa macam kita nak ada perubahan, kita nak buat sesuatu. Semalam saya terima satu mesej. Ada seorang wanita ni, suami saya tunjuk pada saya sebab dia WhatsApp melalui telefon suami saya. Saya ni, saya cakap terus terangnya, kalau siapa yang minta nombor telefon saya akan jawab, minta maaf, suami saya tak izinkan. Memang betul tuan-puan sekalian, suami saya tak izinkan saya berkongsi nombor peribadi saya dengan sesiapa. Dan kepada siapa yang dah dapat bocor nombor peribadi saya, tolong amanah, tolong jaga, jangan bagi pada orang lain. Saya bukan kedekut, saya bukan malas tuan-puan sekalian. Sampai kawan-kawan baik saya sama-sama belajar di Kuza, di Uniza, di Mesir, sama-sama kerja. Mereka kata saya sombong sebab saya tak nak berhubung. Saya left group apa. Apa yang suami saya buat tu terbaik untuk saya.
Masa dulu saya tak jaga nombor phone peribadi saya, apa yang jadi? Saya lagi dikatakan sombong sebab mesej saya tak balas. Saya tak mampu. Saya tak mampu nak balas mesej-mesej yang banyak. Orang mengadu masalah anak, masalah suami, masalah ni VIP yang berhubung, saya tak sempat. Bahkan ada VIP sangat marah pada saya, kata Ustaz Asmat ni sombong. Ustaz Asmat nak dibayar berapa baru nak bercakap dengan saya? Saya boleh bayarlah berapa pun Ustaz Asmat nak. Saya nak bercakap 10 minit. Ustaz Asmat nak letak berapa? 5,000, 10,000. Kenapa sombong sangat Ustaz Asmat tak nak bercakap? Tuan Puan sekalian, kalau saya layan seorang VIP dengan bayaran, saya boleh buat satu hari saya layan semua VIP. Satu hari saya dapat mungkin 10,000, mungkin 100,000. Saya kata masa saya untuk ummah. Kalau saya dah mula buat begitu, VIP seorang ataupun orang yang kaya raya ke, dapat peluang cakap. Saya bukan nak kata saya hebat tuan-puan sekalian. Kalau saya dapat peluang macam tu, dia bercakap dengan kawan dia. Oh, aku tanya Ustaz Asmat direct. Aku ada masalah itu, aku rujuk hari tu. Kawan tu pula nak bercakap. Saya boleh tolak ke kalau dia kata hari tu saya melalui ini. Ustazah boleh dengar dia tak, kalau Ustazah tak boleh nak dengar saya. Saya tutup pintu tu. Saya bagi tahu PA tolong tolak dengan baik. Siapa pun yang nak berurusan direct, nak luar masalah, nak cerita, siapa pun dia. Sebab once saya buka pintu tu, saya akan sedikit waktu untuk ummah. Saya nak buat kuliah percuma pagi-pagi macam ni. Saya tak nak masa saya sekian. Saya nak bila mengajar biar umum. Sebab itu ada orang minta, Ustazah, orang kaya-kaya, Ustazah saya nak untuk family saya saja. Bayaran tu 10 kali ganda daripada masjid surau. Berapa banyak masjid surau melalui PA? Ustazah, boleh tak Ustazah infak? Mahu Ustazah infak? Seikhlas hati mengajar, infak. Maksudnya nak percuma. Jauh minta ni. Saya cakap apa dengan PA? Saya kata, saya jawab apa saya cakap dengan PA. Mereka tak nak infak kepada kita. Mereka tahu saya buat kerja-kerja. Sama-sama ni tim kita ramai buat kerja dakwah. Susun atau gerak kerja dakwah yang perlukan belanja yang besar. Mereka tak nak infak ke? Mereka menuntut daripada kita infak. Mereka tak rasa nak infak ke? Saya cakap macam tu dengan PA je lah. Lepas tu saya kata, terima. Muslimin-muslimat, kalau ada siapa yang sebarkan saya letak harga, itu fitnah. Saya tak pernah letak harga. Dan saya pernah pecat orang yang pernah jadi fitnah bagi saya. Dan ramai orang tengah jadi fitnah terhadap saya. Soalannya saya letak harga. Tak pernah, demi Allah. Saya tak pernah letak daripada awal. Walaupun berapa kali diuji pergi jauh, kan, dibayar dengan jumlah yang tak lepas walaupun suku jalan. Tol jauh lagi nak lepas. Kos-kos semua. Masya Allah. Walaupun hari ni orang kata, Ustazah letaklah harga. Ustazah dah sampai tahap gini dah. Kenapa Ustazah tak nak letak harga? Tak ada ke berapa yang limit? Siapa yang mohon ceramah, isi borang. Sebab isi borang apa? Sebab supaya dia orang boleh sorting. Ada orang kata, Ustazah asyik tolak ceramah. 100 masuk, saya terpaksa terima 10 je tuan-tuan sekalian. Bukan sombong. Tapi sebab tak puas hati, oh saya bakal Ustazah tu pilih. Mungkin sebab saya letak harga murah. Tuan-puan sekalian, demi Allah tuan-puan sekalian. Ada yang bayar 200 saya terima, 300 saya terima. Ada yang tak bayar. Tapi ikhlas memang nak sangat. Merayu-rayu Ustazah tolong. Kita pergi tuan-tuan sekalian. Kita pergi. Hari ni viral berapa tempoh kan? Viral tentang ada satu penceramah minta 2,000 apa. Saya tak bersangka buruk pada penceramah tu. Saya tak tahu apa struggle penceramah tu, pendakwah tu. Sampai dia tetapkan 2,000, 2,500. Kita tak boleh sesenang hati nak menghina dan nak menghukum. Tak tahu struggle dia apa. Boleh jadi dia menampung madrasah. Boleh jadi menampung staf. Boleh jadi sekian-sekian. Muslimin muslimat. Sebab itu saya struggle berniaga. Kalau orang kata apa pada saya sekarang, Rahmat tu dia sebenarnya nak berniaga je. Nak jual pakaian dia apa semua. Sebab apa? Saya cakap pada staf. Satu masa, memang PA sekarang ni kalau bagi tahu saya jadual ceramah, saya tak pernah tanya ini bayar berapa, ini bayar apa. Tak pernah. Saya kata kamu jangan bagi tahu saya yang ini bayar berapa, bayar berapa. Saya serah pada kamu 3 orang PA. Dulu seorang orang komplain, PA tak balas-balas. Tambah 2 orang. Pun orang komplain lagi. Saya kata saya tak nak orang bersangka buruk. Orang kata PA saya tak efisien. Tambah sampai 3 orang. Muslimin muslimat. Sampai masa PA saya pergi, saya kata saya tak nak tahu berapa pihak ni bayar. Saya tak nak bila tahu pihak ni bayar mahal, saya buat bersungguh. Bila saya tahu pihak ni bayar sikit, saya buat ala kadar. Saya tak nak. Saya kata saya tak nak kamu jangan bagi tahu saya berapa orang ni bayar. Bayar tu tuan-tuan sekalian bukan jual agama ya. Kita pergi dengan komitmen masa, tenaga dan kita bawa beban yang besar bersama-sama. Kita bawa grup tim yang besar. Belakang saya
ada 150 orang staff yang bersama-sama dalam perjuangan ni. Dalam bidang masing-masing. Yang kerja buat dakwah, yang kerja amal, yang tim media, yang tim penyelidikan, yang tim bisnes dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bila tular satu berita, jangan cepat sangat menghukum. Tular beberapa hari ni ada orang bocorkan teks perbincangan. Penceramah tu minta dibayar 2,500 ke 2,000 sebelum dia pergi ceramah. Lepas tu pihak masjid ni kata boleh kurang tak? Ada orang print screen, orang sebarkan. Orang kutuk habis penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah yang tak macam tu pun semua orang anggap busuk. Orang sebarkan fitnah. Saya ni daripada dulu lagi. Ustazah tu kau tak ada 10,000 tak boleh jemput. Ustazah tu kau tak ada 8,000 tak boleh jemput. Ustazah tu kau tak ada 5,000 tak boleh jemput. Aku dah jemput dah dia. Kita letak 1,000 dia tolak. Muslimin muslimat, berhati-hati sebarkan fitnah. Sebab ada orang percaya lalu dia sebarkan lagi. Anda nak jawab apa di akhirat kelak? Saya cakap tu serang. Orang sebarkan fitnah pada saya apa pun, saya cakap tu serang. Saya maafkan semua. Saya tak layak pun nak tuntut apa-apa daripada sesiapa. Sebab saya sendiri takut untuk dituntut di hadapan Allah kelak. Siapa kita nak cakap siapa yang fitnah tu, saya akan tuntut. Saya sendiri takut apa yang Allah akan tuntut terhadap saya di akhirat kelak. Apa sangat fitnah apa yang orang buat, apa orang kata tu puan sekian, dibandingkan dengan ketakutan kita terhadap tuntutan Allah terhadap kita di akhirat kelak. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Kita sambung dengan baca Asma'ul Husna, memuji Allah, kemudian kita akan berhenti. Saya mohon maaf, hari ini pun tak sempat, sekali lagi saya mohon maaf, tak sempat sambung pengajian kuliah Riyadhus Shalihin. Maksud kita tak baca hadis. Tapi apa yang Allah izinkan itu, saya kira adalah yang terbaik yang kita perlu pada saat ini untuk sama-sama mendengarnya. Kita baca Asma'ul Husna, kemudian kita akan sudahkan. Duduklah sama-sama sekejap, dengar dan menyebut, memuji dan memuja nama-namanya yang mulia ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhillul Sami' Al-Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadir Qadimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawab Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ul Tar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Lazi Laysa Kamisli Syai'un wa Wasami'ul Basir Allahumma salli afdala salati ala
أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat di Tok, hari ini catat sejarah 5.0. Ustaz, boleh rakam 5.0. 5.1 di TikTok. Ini adalah catatan terbaik buat masa ni. Boleh buka ke TikTok. 5.1. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya bukan bangga dengan jumlah. Saya kagum dengan anda yang boleh hadir dan boleh mendengar. Atas sebab apa pun anda hadir pada hari ini, jangan berakhir di sini. Kita akan sambung lagi kuliah Riyadhus Salihin pada seterusnya. Dan hari ini dah siri yang ke-180 berapa dah. Kita boleh menangis sama-sama, jatuh hati di jalan ini sama-sama. InsyaAllah kita akan sama-sama berjuang sampai kita benar-benar bertemu dengan Allah dalam keadaan wahai jiwa yang tenang, dengan jiwa yang tenang. Dan kita akan bertemu dengan Rasulullah di syurga. InsyaAllah kita saling memimpin. Kadang-kadang anda memimpin saya, kadang-kadang saya memimpin anda. Kita saling-saling tolong-menolong. Muslimin-muslimat, perasan tak awal-awal saya start tadi? Di page memang seperti biasa 6.1. Sekarang 5.4 campur 6.1 jadi berapa? Masya Allah, 11,500. Kehadiran pada saat ini, dah sejam dah kita ni, sejam setengah dah. 11,500. Ini catatan yang terbaik buat masa ini. Sebab apa saya selalu kejar, bukan orang kata Ustazah ni kejar like, Ustazah ni kejar view. Saya kata memang betul saya kejar. Saya akan buat all out. Saya pastikan keperluan media TikTok. Saya pastikan tim TikTok. Saya pastikan persiapan saya TikTok. Saya akan pastikan penyampaian saya TikTok. Sebab saya nak lawan orang-orang yang buat maksiat, mereka buat persiapan pun TikTok. Orang yang buat konsert, dia punya PAC turn saja beratus ribu. Dia punya latihan tu berbulan-bulan untuk buat satu persembahan untuk melalaikan manusia. Mereka berhabis belanja besar sebab target mereka keuntungan dunia besar. Saya kata, saya juga akan membina satu kumpulan jentera yang besar untuk buat kerja-kerja dakwah terbaik. Walaupun menuntut masa, penat, lelah. Tuan-puan sekalian. Sebab itu kalau orang kata kenapa tim Ustazah ramai sangat sampai 150 orang. Buat apa ramai-ramai? Media sampai 10 orang buat apa? Penyidikan sampai 10 orang buat apa? Ustazah bazir. Saya kata, ya Allah, tidak ada pembaziran untuk kerja-kerja agama Allah. Ustazah banyak duit. Orang kata Ustazah ni kaya, boleh bayar pekerja. Untuk kos pekerja, sewa-sewa semua sampai 500 ribu. Saya kata saya tak kaya. Bayar je gaji, duit dari akaun kosong. Negatif tu selalu kosong. Tapi sentiasa ada orang yang datang infak. Ustazah, infak saya ni untuk bayar gaji pekerja Ustazah. Allahu Akbar. Ustazah, berapa tak cukup? Pernah ada satu bulan tak cukup RM100,000. Ada hamba Allah kata, Ustazah, berapa tak cukup bayar gaji pekerja bulan ni? Saya kata sekian. Lepas tu dia kata, tak apa Ustazah, yang lebih saya bayar. Allahu Akbar. Sungguh saya cerita ni. Ini Al-Quran depan saya ni. Al-Quran. Saya dah nampak tuan-puan sekalian. Accountant tu sampai senyap mulut. Bila accountant ada 7 orang. Sebab apa ramai Ustazah? Untuk NGO, untuk ni. Saya takut setiap sen orang sumbang, saya takut. Pernah tim, dia bahagi telekong kepada orang tak layak. Saya tengok dia bagi telekong. Orang wakaf telekong. Lepas tu dia bagi. Ada satu program bagi. Saya pun kata, kamu bagi telekong berapa? 100 hari ni Ustazah. 100, lebih kurang 100. Siapa kehadiran tu? Oh, itu adalah peserta kita sekian. Saya kata, mereka memang asnaf ke? Mereka memang memerlukan ke? Mereka betul-betul orang susah yang tak ada telekong ke? Oh, kami tak cek lah Ustazah. Kami tak cek lah. Tapi dah orang wakaf kan, kita agihkan je lah. Saya cakap, kamu tahu tak apa yang saya tulis saya tu? Wakaf telekong bagi orang yang memerlukan. Maksudnya bila kamu pergi ziarah orang asnaf fakir miskin, kamu tengok, kamu minta telekong dengan dia, nak tengok telekong. Kamu tengok telekong dia telah pun apa ni kita panggil, mungkin dah hitam, mungkin dah lama, telekong dah 10 tahun. Yang tu kamu bagi.
Kena amanah. Kita kata wakaf telekong untuk orang memerlukan. Kamu main bagi saja. Saya marah staff itu dalam grup. Saya nak semua orang faham kita kena telus dengan duit orang walaupun 1 sen dengan amanah orang. Apa yang saya buat? Saya kata kamu kira berapa harga telekong tu. Kamu kira berapa. Kali berapa. Saya akan guna duit saya untuk ganti. Kamu kena ingat. Saya guna duit saya untuk ganti. Kamu kena ingat saya bukan banyak duit. Kalau ikut hati saya nak minta kamu bertanggungjawab. Keluarkan duit kamu sendiri. Keluar jumlah berapa ribu, 5,000 macam tu kot. Keluar jumlah. Kamu sanggup bayar tak? Kamu tak sanggup kan? Tapi depan Allah besok kita akan ditanya. Sebab tu kalau ada orang datang buat ni, Ustazah akaunten ramai sampai 7 orang kenapa? Ni banyak akaun ni. Nak check ni. Nak detail ni. Itu pun akaunten kata, ketika kata tak cukup. Akaun kata apa Ustazah? Ustazah nak tambah staff lagi untuk tim dakwah? Ya. Ustazah, gaji tahun lepas, bulan lepas pun kita tak lepas Ustazah. Ustazah biar betul nak tambah lagi. Saya kata, Puan dah kerja dengan saya berapa tahun? Dekat 2 tahun. Memang sentiasa ada ke? Setiap kali bayar gaji ada? Tak ada. Tapi boleh dapat bayar tak? Dapat. Saya pun tak faham Ustazah daripada mana. Sumber-sumber. Berapa sekian. Memang Allah akan hantar pertolongan. Yang saya takut tak dapat pertolongan Allah. Manusia nak tolong, nak tawarkan duit. Ustazah jadi duta ni bayarannya 50,000. Itu paling saya takut. Bila ada tawaran dunia lalu saya ambil, lalu saya leka. Yang paling takut bila kita tak dapat pertolongan Allah. Tuan-puan sekalian, yang saya kongsikan ini bukan nak suruh kalian kagum dengan saya ya. Saya tak ada apa-apa. Segala yang tuan-puan lihat pada saya, pada tim, semua daripada Allah. Kerana apa saya percaya? Kerana di kalangan anda ada orang yang ikhlas menolong. Di kalangan anda orang yang ikhlas mendoakan. Di kalangan anda orang yang ikhlas bersama dengan perjuangan ni walaupun kami tak tahu siapa anda. Tapi Allah tahu. Sebab itu guru saya pesan, dia kata Ustazah jangan, guru, syekh, tok guru cakap apa? Ustazah, Allah berikan Ustazah kelebihan lancar bercakap. Tapi Ustazah kena ingat macam ni je. Allah bagi Ustazah lancar bercakap sebab ada orang ikhlas yang mendengar dan hadir majlis ilmu. Disebabkan orang itu ikhlas hadir, disebabkan orang itu datang nak cari ilmu, Ustazah perantaraan Allah sahaja untuk orang itu dapat ilmu. Subhanallah. Ustazah boleh buat itu, buat ini sebab ada orang yang ikhlas. Sebab apa? Saya cakap memang betul. Saya duduk depan ni susah nak ikhlas. Datang ujian pujian, datang ujian itu, datang ujian ni. Tapi orang yang tidak dikenali di belakang. Anda yang berada senyap-senyap doa, ya Allah bagi sihat, bagi kuat. Ikhlas sungguh minta dengan Allah. Sedekah RM5, RM10 ikhlas sungguh. Ya Allah, aku ada ni je untuk menyokong perjuangan dakwah. Untuk menyokong sikit-sikit. Tapi ikhlas sungguh dia. RM10 itu berkat sampai sungguhlah ia bercambah. Muslimin-muslimat. Dan sebagai penutup, muslimin-muslimat, 5.3 dengan 6.1 ni saya nak minta tolong satu perkara. Betul ni nak minta tolong sungguh ni. Tuan-puan sekarang pergi ke page rasmi Ustazah Asma Harun. Tuan-puan tengok ada satu posting semalam. Dalam pukul berapa ya? Tengah hari, dalam pukul 3, pukul 4. Ada satu posting tentang satu video. Video tu tentang antara perjuangan kami yang sedang saya, Allahu Akbar, yang sedang kami, tim, yang sedang usaha pulun sungguh-sungguh ni. Pulun sungguh-sungguh siang malam. InsyaAllah pada tahun depan 2023 kita akan bangunkan Hijrah International Islamic School yang ada 4 sistem. Ada Cambridge O-Level, kemudian ada sistem SPM, Private Islamic School, kemudian aliran yang ketiga iaitu aliran tahfiz SPM ataupun dia nak tahfiz saja. Dia dah ada SPM ataupun dia sebenarnya dia nak fast track tahfiz. Kita buat kos tahfiz habis dalam tempoh 1 tahun. Boleh ke? Boleh. Kita dah ada modul dia. Kita dah ada sistem dia. Anak kami sendiri dah masuk sistem tu. Dah tempoh 12 bulan boleh habis khatam. Boleh habis 1 bulan hafaz 1 juzuk. 1 bulan 1 juzuk, 1 bulan 1 juzuk. Boleh ke? Boleh? Memang boleh. So kita ada silibus, ada sistem fast track tahfiz. Dia sama ada nak SPM, dia tak nak tahfiz tapi nak Islamic School, ataupun dia nak ambil SPM, ataupun dia ambil Cambridge tapi dengan tahfiz, semua tu ada pilihan.
Kemudian kita nak buka juga satu aliran yang penting yang perlu kita perlu naikkan, angkat martabatnya, iaitu sistem pondok. Yang mana mereka ni belajar kulit ke kulit, kitab ke kitab. Pilihan bagi mereka sama ada nak fast track tahfiz ataupun nak fast track SPM. SPM setahun je. Diorang tak perlu 4 tahun belajar untuk SPM. Tak, mereka habis 4 tahun untuk belajar kitab-kitab silibus pondok, suasana pondok, tak perlu kurikulum, tak perlu apa, belajar kitab. Lepas tu bagi pilihan mereka sama ada mereka nak pondok dengan Cambridge ataupun dia nak ambil pondok, lepas tu dia nak ambil SPM. SPM Cambridge tu boleh buat. Semua benda boleh buat. Yang penting ada nekat, nampak jalan, plan betul-betul, ada orang tempat bersama, paling utama pertolongan Allah. Jadi saya nak minta tolong apa tuan-puan sekalian, pergi dekat page rasmi Ustazah Asma Harun. Kemudian tuan-puan, siapa yang TikTok, nanti kita, tapi lebih kepada page lah, sebab ini lebih rasmi. Tuan-puan tinggalkan komen, bagi feedback yang terbaik yang puan boleh bagi. Tuan-puan boleh bagi, sebab apa? Itu adalah satu pembuktian kami. Kami dah ada tempat yang kami pilih, kita dah pergi beberapa tempat, kita dah melawat. Ada satu tempat ni kami nak fight untuk kami sewa di situ. Sebelum siap bangunan sebenar dalam Hijrah Islamic School. Di Hijrah Village tu. Kita dalam pembangunan sekarang. Kan kita akan bangunkan di tanah 4 ekar nanti. 4, 5, 6 ekar macam tu. Hijrah Islamic International School. Ini memang di bawah kami. Anda bersama dengan kami. Ini di bawah kita. Ayatnya di bawah kita sendiri. Ini dah rancang lama. Bukan tiba-tiba ni. Bukan tiba-tiba Ustazah ni terfikir berapa hari terus nak buat. Tak, muslimin. Dah rancang lama. Kita tangguh tahun demi tahun. Dan bila dah rasa ada kekuatan, kita buat. Kita tak boleh bertangguh lagi. Muslimin, muslimat, saya minta tolong supaya naikkan view, sebarkan video tu, kita dah tunjuk. Sebab apa? Pihak ni dia nak tengok capability kita. Nak tengok kita adakah orang yang berbalai untuk mereka bagi sewa. Tempat itu 4 tingkat. Tak pasti, mungkin sewa dia wallahualam kita tak tahu lagi. Mungkin ratus ribu ke sewa wallahualam. InsyaAllah kita akan usaha juga walaupun sewa mahal macam tu. 4 tingkat, ada auditorium, ada bilik makmal, bilik komputer lengkap, kelas yang lengkap, high class yang memang mencapai piawaian international school. Ada padang yang kita dah plan macam-macam. Tuan-puan sekalian, silibus yang kita akan bina ini insya-Allah gabungan banyak. Ustazah ni kenapa beria sebut Australia? Anak-anak kami pernah belajar di Australia, Montessori, ikut sistem Montessori. Kami boleh nampak apa kelebihan sistem Montessori. Finland apa semua tu. Sebab kami pernah berada di luar negara beberapa tahun stay di Australia, Brisbane. Anak-anak kami tengok macam mana sistem Mak Saleh buat. Kita gabung jalin sistem-sistem yang baik itu. Apa pun yang baik walaupun datang daripada non-Muslim, hakikatnya datang daripada sumber Al-Quran. Subhanallah. InsyaAllah kita nak wujudkan suasana belajar yang pelajar ni seronok. Yang kami tengok anak kami pergi sekolah dulu, cuti, diorang tak seronok. Tak sabar nak pergi sekolah. Kami ingat, kami tengok bagaimana sistem mereka berjaya bentuk anak-anak ini. Sekolah happy, guru-guru happy, suasana happy, tetapi sudah tentu perlu ada perjuangan keuangan. Sebab sistem ini perlu support duit yang kuat. Duit yang banyak. Saya bukan gigih nak kami bukan nak minta derma. Nanti derma lah untuk. Tak, kami cuba survive dengan yuran. Jadi yuran dia sudah pasti agak mahal. Dan tolong ketika itu sabar. Kalau anda tidak mampu untuk hantar, sabar, doa, usaha. InsyaAllah kita ada ikhtiar-ikhtiarnya. Muslimin, muslimat, itu yang kita harapkan. Malam tadi saya tidur kat 2 lebih. Sebelum tu duduk menangis. Bangun pukul 4, bangun pukul 3. Sebab apa? Yang ni. Sebab bila saya dah start sesuatu perkara yang baru, perkara ini akan menghantui saya. Hari-hari duduk fokus. Hari-hari duduk tengok sibuk. Duduk tengok itu, duduk ni. Sebab saya dah buat target kemasukan 2023. Masya Allah. Dah start pada tu tidur saya memang tak enak dah. Menangis tu tak payah cakap lah. Menangis sebab takut, bimbang. Nak buat perkara yang besar. Kalau orang kata Ustazah kan dah sibuk banyak benda dah. Dah sampai anak syarikat, 14 anak syarikat dah. Kenapa Ustazah nak buat benda ni pula? Benda yang susah ni. Bagi orang lain lah buat. Kenapa Ustazah nak buat? Muslimin, muslimat. Sebab kita tahu kita ada sesuatu perkara yang kita nak buat. Bila kita bagi idea pada orang, orang tu tak nak buat. Bila kita bagi idea pada orang, orang tak nak sambut. Jadi akhirnya perkara itu kembali pada semua. Kitalah yang kena buat. Kalau kita rasa sistem itu bagus, kita kena buat. Jadi kita jangan elak daripada sesuatu yang sebenarnya Allah sedang berikan rasa tu pada hati kita.
Masya Allah. Terima kasih muslimin muslimat. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sebab apa saya akan tunjukkan bukti. Okey Encik, boleh lihat review daripada video yang kita share ni. Ramai yang bagi feedback positif. Dan insya-Allah kami capable, kami layak, kami mampu, kami boleh naikkan tempat tuan yang ni. Kami akan dapat peserta, kami akan dapat pelajar. Sebab dia akan tanya, apa yang kayu ukur yang kamu akan dapat pelajar. Kita akan bagi tahu target pelajar sekian-sekian. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, itu survey sebenarnya. Buat video semalam tu, itu adalah satu bentuk survey yang kami sedang buat. Jadi kalau survey ni kuat, support kuat, insya-Allah kita boleh buat. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah yang masih ada. Memang dahsyat ni TikTok ni, kenapa jadi 4.9 ni? TikTok ni dekat 5K ni. Memang dahsyat ni TikTok. Sampai kat 5K ni. 4.9K 5K campur 5K ada 10.4K. Alhamdulillah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Fight. Subhanallah. Terima kasih semua. I love you all so much. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang bagi star non-stop sampai hari ini 25,000 star di FB. Dan sahabat-sahabat di TikTok tanpa henti juga bagi pelbagai emoji yang bernilai sumbangan infak, dan kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah dan kerja amal. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.